Wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama kita berkumpul pada malam ini meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhammad Al-Jurdani Ad-Dumyati atau Dimyati radhiyallahu taala anhu, dan kita masih dalam perbahasan hadis yang ke-9 dalam matan Arba'in, dan telah selesai perbincangan tentang ataupun manaqib Sayyidina Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, dan masuk sekarang pada hadisnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ketaatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala nafa'ana Allahu bih. Siapa yang berkata ini? Sayyidina Abi Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu." Apa yang aku larang daripada kepada kalian daripadanya, anhu. Ai mana'tukum minhu, man'a tahrimin. Iaitu yang dilarang oleh Allah, yang dilarang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana'tukum minhu man'a tahrimin, iaitu larangan dengan larangan tahrim. Jadi larangan ada dua, ma nahaitukum anhu, sama ada larangan tadi dengan man'a tahrim atau man'al karaha. Ai mana'tukum minhu, yang aku telah halang ataupun melarang kalian daripadanya, iaitu dengan larangan haram, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka qaulihi la tu'azzibu bi'azabillah. Janganlah kalian mengazab dengan azabnya Allah. Apa dia? Ai bin nar. Jadi tidak boleh kita mengazab sesuatu dengan api. Mengazab sesuatu dengan api kerana ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'azzibu bi'azabillah. Jangan kalian mengazab sesuatu dengan azabnya Allah. Ai bin nar. Jadi larangan ni larangan haram. Jadi ini pun kena tinggalkan. Ma nahaitukum anhu, yang dilarang. Jadi larangan pertama, larangan haram. Kerana la tu'azzibu adalah untuk menunjukkan kepada larangan, dan larangan ini bermaksud haram. Au man'a karahatin, ataupun larangan makruh. Jadi bila Nabi sebut ma nahaitukum anhu, yang aku larang daripada kalian daripada melakukan perbuatan tersebut, sama ada larangan berbentuk haram ataupun larangan yang berbentuk makruh. Ka qaulihi, seperti kalam Nabi, la ta'kulul basala nayya. Kan nayyi ni'a. Ni'a. La ta'kulul basala ni'a. Jangan kalian memakan basal. An-ni'a iaitu bawang yang tidak dimasak. Nabi larang jangan makan bawang yang tidak dimasak. Jadi larangan ini bermaksud makruh. Jadi ini kena mengaji dalam usul fiqh lah. Macam mana kita nak tahu qarinah perkara tersebut, kalau larangan tadi menunjuk kepada haram, dan mana satu larangan yang menunjuk kepada makruh. Kerana kedua-duanya larangan. La ta'kulu, la tu'azzibu, dua-dua larang. Tapi mana satu yang kita boleh sebut dia haram, mana satu sebut dia makruh, ini bukan tempat perbahasannya, cuma disebut secara ringkas oleh imam. Ini kena buka dalam kitab usul fikih. Wa qawlihi, dan juga kalam Nabi, la ta'kulu bisyimali. Jangan makan dengan tangan kiri. Ini pun larangan. Larangan ni adakah bermakna haram? Tak, bermakna makruh. Man'a karahatin. Maka ada dua larangan. Yang dilarang oleh Nabi kena tinggalkan. Maksudnya sama ada larangan tadi larangan makruh ataupun larangan haram. Fajtanibuh. Fajtanibuh maknanya apa? Ai ij'aluhu fi janibin wa taba'adu anhu. Jadikan dia di sepimu, di tepimu, di sebelahmu, dan jauhkan dirimu daripadanya. Itu maksud fajtanibuh.
Diambil daripada perkataan ij'aluhu fi janibin, letakkan di sebelah. Jangan diambil dia. Wa fi riwayatin fada'uhu. Dalam riwayat yang lain disebut, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, fada'uhu maksud tinggalkan dia. Jadi disebut Nabi ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Ada riwayat ma nahaitukum anhu fada'uhu. Da'uhu maksud tinggalkan, ai utrukuhu. Tinggalkan dia hatman fil haram, wajib pada benda yang haram, wa nadban fil makruh, dan sunat pada yang makruh. Jadi perkara yang haram wajib ditinggalkan, manakala perkara yang makruh sunat ditinggalkan. Wal muradu, dimaksudkan dengan ini ijtinabu kullihi, iaitu meninggalkan, menjauhkan seluruhnya. Idzil imtisalu la yahsulu illa bitarkil jami'. Karena mengikuti arahan itu tidak akan berhasil melainkan dengan meninggalkan seluruhnya. Fatariku ba'dil manhiyat la yu'addu mumtasilan. Seseorang yang meninggalkan sebahagian sahaja daripada perkara yang dilarang tidak dikira sebagai orang yang mengikuti arahan. Tamam? Bal yakunu murtakibul harami 'asiyan. Bahkan menjadikan orang yang melakukan yang haram itu ahli maksiat. Wa murtakibul makruhi mukhalifan. Manakala yang melakukan perkara makruh adalah dikira sebagai seorang yang mukhalif, iaitu yang bercanggah dengan yang disuruh. Jadi mukhalifus sunnah. Tamam? Jadi orang panggil apa? Bila Nabi sebut dalam hadis ma nahaitukum anhu fajtanibuh, maksudnya tinggalkan mana-mana perkara yang dilarang oleh Nabi. Sama ada larangan tadi berbentuk haram, yang itu wajib untuk ditinggalkan, seperti zina, seperti arak, seperti mencuri dan seumpamanya, dan juga sunat ditinggalkan perkara tersebut kalau ianya makruh, dan kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi orang yang melakukan juga perkara yang haram, tapi dia meninggalkan perkara makruh contohnya, tapi dia buat juga perkara haram. Maksudnya dia masih lagi tidak imtisal al-amr, masih lagi tidak melaksanakan arahan Nabi secara sepenuhnya. Karena Nabi kata fajtanibuh, tinggalkan seluruhnya, tinggalkan semuanya. Jadi jangan diasingkan, jangan ditinggalkan sebahagian lagi dilakukan. Itu tak boleh. Naam ni jawab kepada soal muqaddar, ataupun boleh juga sebut sebagai istidrak, dengan makna lakin. Boleh sebut kata tetapi, boleh juga na'am dengan makna ada soal muqaddar, soalan yang ditakdirkan. Jadi kalau sebut lakin pun, lakin na'am bermakna lakin yubahul manhiyu anhu lid-darurah. Tetapi boleh ataupun diharuskan perkara yang dilarang ketika darurat. Kalau berlaku darurah, maka boleh untuk mengambil yang dilarang. Jadi maksudnya fajtanibuh, kamu kena tinggalkan seluruhnya yang diharamkan, kecuali kalau kata berlaku darurat. Waktu berlaku darurat, maka dibenarkan perkara yang dilarang tersebut. Ka'aklil maitatil muttar lil muttardi, seperti makan bangkai kepada yang dalam keadaan muttar, terdesak, yang tidak mampu mencari makanan yang lain melainkan maitah, bangkai saja ada. Lepas tu wasyurbil khamri indal ikrah, ataupun meminum arak ketika dipaksa. Orang paksa kita. Tu pun ada syarat juga ikrah ni. Ada dalam kitab fikih bincang. Bukan sekadar ikrah saja dipaksa terus boleh minum. Kalau budak kecil mai duk paksa kita, dia pegang pisau, lepas tu dia kata kat kita, budak kecil. Kata kita, minum arak. Oh, kita kata, kena paksa ni. Minum arak. Padahal sepak je budak tu, kan? Boleh je buat. Jadi kalau kata itu tak dikira paksa. Tu orang panggil sengaja tu. Sebab dia boleh bertentangan dengan yang mukrih tadi. Dia mukrah, kawan tu mukrih. Yang memaksa tadi kena ada kemampuan dalam paksaan. Dia gagah, kuat, dia paksa kita, baru dikira paksa. Tapi kalau dia lekeh je, kita kuat pada dia, tiba-tiba dia kata, minum arak. Kecil ya budak dia. Umur baru 4 tahun. Pegang pisau, 2 belah. Lepas tu paksa kita, minum. Kita pun, kena paksa.
Rupanya dia kata dalam kitab sebut minum arak kalau dipaksa boleh. Buka puasa pun kalau dipaksa boleh juga. Anak dia paksa, buka baba habis buka babi lagi teruk. Lagi akhirnya yang tu tak dikira paksa, sebab tu kena baca pula syarat ikrah, kena baca. Ni Syekh sebut secara ringkas lah, ni bukan kitab fiqh. Ni syarah hadis. Jadi nak kena baca kitab fiqh. Syekh ada kitab fiqh dia. Tu Fathul Alam. Ada 5 jilid kitab. 2 tahun, sekali. Ni kitab ni. Ni Fathul Alam ni kitab Imam pengarang kitab ni juga. Ni kitab dia. Ni antara kitab yang antara karangan terbaik dalam bab fiqh, dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau baca kitab ni, kalau hadam betul-betul, ajib betul. Dia ada karang, dia buat matan dan juga dia syarah sendiri. Matan yang Mursyidul Anam. Dia syarah jadi Fathul Alam. Dia ada 2 syarah. Syarah Mursyidul Anam dan juga mukhtasar kepada Fathul Alam. Ada 2. Ada satu cetakan lagi, dia ada 2 kitab tadi. Kitab mukhtasar pun ada, kitab yang asal pun ada. Wa ma amartukum bihi. Ni masuk hadis lagi. Mana-mana yang aku arahkan kepada kalian dengannya, ai talabtuhu minkum talaba wujubin. Yang aku tuntut kepada kalian dengan tuntutan wajib untuk kamu laksanakan. Ka qaulihi ukfulu. Ukfulu ai iltazimu li 6 khisalin. Akfiru lakumul jannata. Kata Nabi, ukfulu ai iltazimu, hendaklah kalian melazimi dengan 6 perkara, 6 akhlak. Maka kata Nabi, aku berjanji kepada kalian dengan syurga. Qila wa ma hiya? Maka ditanya kepada Nabi, apakah perkara tersebut? Qala as-salatu waz-zakatu, iaitu lazimi dengan salat dan zakat. Ai al-ityanu bihima. Maka di sini maksud dia apa dia? Dengan suruhan wajib. Yakni al-ityanu bihima wal amanah, kata Nabi. Dan juga amanah. Salat, zakat, 2 dah. Amanah yang ketiga. Ai tawfiyatuha li mustahiqiha, iaitu menjalankan pada yang berhak padanya. Dia lagi wal farji wal batni wal lisan. Wal farji iaitu kemaluan dijaga, wal batni dan perut dijaga, wal lisan dan juga lidah dijaga. Ai man'uhum 'anil haram. Yani dijaga kemaluan daripada yang haram, dijaga perut daripada masuk yang haram, dan dijaga lidah daripada menyebut yang haram. Maka kalau dijaga 6 perkara ini, kata Nabi, akfulu lakumul jannah. Maka aku janjikan, lazimkan kalian akan masuk syurga Allah Ta'ala. Jaga yang ni. Tamam? Jadi ni larangan ni, apa disuruhan mengikuti perkara ni, suruhan apa? Suruhan wajib. Talabu wujub. Talabtuhu minkum talaba wujubin. Atau talaba nadbin. Ataupun tuntutan sunat. Sebab tu dalam hadis ni, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dia ada if'al wala taf'al. Dalam hadis ni dia ada suruh dengan buat, jangan buat. Jadi kalau kita mengaji usul fiqh, daripada ni lah hak keluar if'al wala taf'al. Ada dua pembahagian, iaitu if'al. Dalam if'al, suruh buat ada 2. Suruh yang jazam dipanggil wajib ataupun wujub hukumnya. Suruh yang tidak jazam, yang tidak dengan apa ni, suruhan yang tegas ataupun yang kuat tadi, maka dipanggil mandu, yang sunnah ataupun nadbun. Tamam? Kalau tak suruh pula, la taf'al, jangan buat. Jangan buat pun ada 2 juga. Larangan yang jazam, yang kuat, tak boleh buat, dipanggil apa? Tahrim, haram. Dan tidak jazam dipanggil al-karahah, makruh. Itu. Satu lagi, apa dia? Tidak suruh dan tidak juga dilarang. Apa dia? Mubah. Dia tak suruh, tak dilarang. Suruh pun tak, larang pun tak. Terpulang. Atau talaba nadbin. Kaqawlihi, aksiru zikral maut, fa innahu yumahhisu dhunub. Tamam? Aksiru zikral maut, fa innahu yumahhisu dhunuba. Ay yuziluha. Dan suruhan sunat.
Iaitu Nabi kata dalam hadis, aksiru zikral maut, banyakkan mengingati mati. Jadi suruh kita ingat mati ni, suruhan tadi suruhan sunat ke wajib untuk kita ingat mati? Sunat ingat mati. Fa innahu yumahhisu dzunuba, karena ini akan menghilangkan dosa, menggugurkan dosa, yuziluha maknanya. Wa yuzhidu fid dunya, dan akan menyebabkan kita zuhud daripada dunia. Fa in zakartumuhu indal ghina hadamah, kalau kamu mengingati mati ketika sedang kaya, maka kamu akan meruntuhkan kekayaan tersebut. Wa in zakartumuhu indal faqri ardakum bi'aishikum, kalau kamu ingat pula mati ketika kamu fakir, maka kamu akan redha korang hidup duk lagi. Duk hidup lagi. Ya, okey, tak mati lagi. Jadi sebab tu kena banyakkan ingat mati. Jadi suruhan Nabi untuk ingat mati, ini suruhan apa? Suruhan sunat. Faham? Sebab tu aksiru maksudnya apa dia? Ini suruhan, ini fi'il amar, al-amru lil wujub. Tapi di sini jadi sunat kerana ada qarinah dia yang menunjukkan kepada ianya menjadi sunat. Baik. Fa'tu fi riwayatin faf'alu minhu mastata'tum, maka lakukan. Fa'tu maksudnya dalam riwayat yang lain disebut faf'alu, maka laksanakan minhu daripadanya, ini daripada perkara yang disuruh tadi, mastata'tum. Jadi wama amartukum bihi, hi kembali kepada apa? Alif Najmi. Wama amartukum bihi, hi kembali kepada apa? Alif. Dhamir balik kepada mana? Itu kata ulama, laula dhamir la fahimal hamir. Kalau takkan dhamir, himar pun boleh faham kita. Jadi dhamir tu penting, nak balik kat mana dhamir. Wa ma amartukum bihi, saya puding. Dia ingat kita tanya kat Alif, kata dia tadi, selamat aku. Saya puding. Wa ma amartukum bihi, kembali pada apa? Balik kepada apa? Alif Hakimi, Alif Najmi, bantu. Talian hayat. Wildan yakin muka. Balik kepada apa Wildan? Ma, balik pada ma. Wa ma amartukum bihi ay bima. Balik kepada ma tu. Lepas tu fa'tu minhu mastata'tum ay min ma. Apa? Min tu balik pada ma. Jadi kalau kata kamu diarahkan dengan perkara tu, ma tadi ni, wa ma amartukum bihi, maksud apa yang aku arahkan dengan apa itu, ma tu. Fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukan perkara ma tadi, iaitu apa tadi ni, sekadar yang kamu mampu. Ai ma ataqtum wa qadartum alaihi wujuban fil wajibi wa nadban fil mandubi. Iaitu kamu mampu buat, maka yang wajib, maka laksanakan sekadar yang kamu mampu ketika yang wajib tadi, dan juga yang sunat pun kamu laksanakan sekadar yang kamu mampu. Wa misdaqu dzalika qaulillahi azza wa jal, fattaqullaha mastata'tum. Yang ini membenarkan juga, ada juga disebut dalam kalam Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, mastata'tum, sekadar yang kamu mampu. Al-mubin, liqaulihi bukan mubin, al-mubayyin. Misdaqu dhalika qaulillahi azza wa jalla al-mubayyin liqaulihi ta'ala fil ayatil ukhra, yang menjelaskan bagi ayat Allah yang lain dalam Quran, ittaqullah haqqa tuqatih, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang ni yang para sahabat takut, macam mana nak takwa sungguh-sungguh tu susah, maka turun ayat fattaqullah mastata'tum, takwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Iz haqqa tuqatihi, apa makna haqqa tuqatih? Dengan sebenar takwa, imtithalu amrihi wa jinabu nahyi, iaitu melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Walam ya'mur subhanahu wa ta'ala illa bil mustata', dan Allah tidak mengarahkan untuk melaksanakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang, melainkan kepada yang mampu. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa dia? Liqaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan wa qaulihi ta'ala wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Jadi Allah tidak jadikan, tidak taklifkan
sesuatu tadi dengan perkara yang dia tidak mampu, dan Allah tidak dalam agama ini tidak akan menyusahkan seseorang. Tamam. Di sini dalil menunjukkan Imam Syafi'i kata apa? Tidak ada satu pun suruhan syarak, taklif daripada syarak dengan muhal. Tak ada. Walaupun perkara tadi mungkin. Boleh tak Allah Ta'ala taklif dengan perkara muhal? Mungkin, tapi tidak ada dalam syarak. Kesemua perkara yang ditaklifkan oleh Allah, yang ditanggungjawabkan kepada kita untuk laksanakan perkara tersebut adalah perkara yang mungkin. Iaitu perkara yang boleh kita laksanakan. Kemudian keluar kaedah daripada hadis ni. Sebab tu tengok Imam Syafi'i, Imam Nawawi punya susunan hadis dalam Arba'in ni adalah usul dalam agama. Yang keluar kaedah dalam usul fiqh, dalam kaedah fiqh, apa dia, al-maisur la yasqutu bil ma'sur, dan adillatu lidzalik, dan dalil-dalilnya. Ambil mana dalil al-maisur la yasqutu bil ma'sur? Maksudnya perkara yang mudah tidak gugur dengan sebabkan berlaku kesusahan. Jadi mustafadu wa yustafadu mimma dzukira anna man ajaza an ba'dil ma'muri bihi. Jadi dipaham daripada perkataan hadis Nabi tadi, apa dia, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu diarahkan dengan sesuatu, kalau aku arahkan kamu melakukan sesuatu, kata Nabi, sama ada arahan tadi arahan wajib ataupun arahan tadi arahan sunnat, maka lakukan dia sekadar yang kamu mampu. Baik. Yang ni yang keluar kaedah, apa dia? Sesiapa yang tidak mampu melakukan sebahagian perkara yang disuruh, maka tidak tergugur baginya dengan perkara yang dia mampu. Wa yajibu alaihi al-ityanu bih. Maka wajib baginya untuk mendatangkan dengan perkara yang dia mampu. Yang inilah kalam fuqaha menyebut innal maisura la yasqutu bil ma'sur. Jadi perkara yang mudah tidak tergugur dengan sebab datangnya kesusahan tadi. Kalau kita susah dengan suatu perkara, dia akan bagi contoh. Contohnya apa dia? Fa idza ajaza an sa'il fitrah. Contoh, kalau seorang tadi tidak mampu nak bagi satu cupak fitrah. Berah. Dia nak keluarkan zakat fitrah. Dia tak ada satu sa', tak ada satu cupak. Ata bima qadara alaihi minhu. Dia kena datangkan dengan yang dia mampu. Berapa banyak dia mampu? Satu cupak saja. Bagi satu cupak tu. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Dia kata dah tak ada sok, tak ada, dia kata adalah sikit, tapi lebih kurang setengah sok, dia kata. Tapi hak tu setengah sok tadi, dia kata yang tu saja ada, tak cukup lah nak buat keluar zakat fitrah tadi. Nak bagi macam mana? Bagi sekadar yang mampu. Keluarkan juga al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Daripada kaedah tu. Contoh lagi, soalan lagi lain, wa idza ajaza an ghasli ba'dil a'dha'i fil wudu. Contoh, kalau seorang tidak mampu membasuh sebahagian anggota wudu. Sebabkan kerana apa? Kerana sakit. Aw an mashiha fit tayammum, kerana diikat, dibalut. Ada sebahagian kecil tidak dibalut. Maka ata bil mumkini wa sahhat ibadatuh. Maka dia nak kena buat apa? Dia kena sapu tempat yang tak dibalut. Daripada mana kaedah dia? Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang ni dah boleh balut. Dah boleh sapu. Sapu atas ni. Hak tak kena balut tu. Faham? Itu maksudnya. Lagi apa dia lagi? Contoh yang lain, wa idza ajaza 'anil qiyami fi shalah. Kalau tidak mampu untuk berdiri ketika solat. Bi an hasala lahu bihi masyaqqatun syadidatun tuzhibul khushu'a au kamalihi. Minta maaf. Au kamalahu. Shalla qa'idan. Ni kalau dia tak mampu berdiri dalam sembahyang. Tak mampu berdiri. Itu apa maksud tak mampu berdiri? Bi an hasala lahu bihi masyaqqatun syadidah. Akan berlaku masyaqqah. Nampak? Ataupun hasala lahu bihi masyaqqatun syadidatun tuzhibul khushu'a au kamalahu. Sebabkan kalau dia bangun, maka dia akan jadi susah. Akan menghilangkan khusyuk dia. Ataupun menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Tamam? Shalla qa'idan, maka dia sembahyang duduk. Fa in ajaza 'anil qu'udi bihadzal ma'na. Kalau duduk pun tak boleh juga. Duduk tak boleh tu dengan makna apa? Susah. Susah yang macam mana? Yang boleh menghilangkan khusyuk ataupun menghilangkan kesempurnaan khusyuk. Ittaja'a ala janbih, maka dia boleh duduk mengiring. Mengiring. Ittaja' ala janbih. Fa in ajaza 'anil ittija' kadzalik, kalau dia tak mampu juga untuk nak mengiring. Kadzalik contoh sebab apa? Itu Sarah dia mau mengaji tak?
Tengok sampai keluar ayat liuk. Fa in ajaza 'anil ittija'i kadzalik. Kalau dia tak mampu juga untuk nak mengiring. Kalau dia mengiring pun dia akan menyebabkan jadi masyaqqah. Yang masyaqqah tadi apa makna dia? Menghilangkan khusyuk ataupun kesempurnaan khusyuk. Penting ni. Dia punya tabit tu. Istalqa ala zahri. Maka dia boleh berbaring. Jadi mengiring, dia berbaring. Summa in qadara 'ala ar-ruku'i was-sujud. Tapi kalau dia mampu rukuk dan sujud, fa'alahuma. Maka dia kena buat yang macam tu. Kena rukuk dan sujud. Fa in ajaza anhuma bihadzal ma'na. Kalau dia lemah juga, tak boleh juga nak rukuk dengan sujud dengan makna tadi. Bihadzal ma'na dengan maksud apa? Akan menghilangkan khusyuk dan juga kamal khusyuk. Au ma'a, maka asyara ilaihima bi ra'sih. Maka dia cukup bagi isyarat dengan kepala dia. Ini kita mengaji dalam bab berkaitan dengan solat orang yang sakit. Wa ja'ala sujudahu aqfada min ruku'ih. Jadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Fa inna ajaza 'anil ima' bi ra'sih. Kalau tak mampu juga nak tunduk kepala pun tak mampu. Au ma'a bi ajfanih. Maka dia cukup bagi isyarat dengan dengan kelopak mata dia. Fa in ajaza au ma'a bi qalbi. Hak tu pun tak mampu. Kelopak mata pun tak boleh gerak. Mata dia kena tarik dengan doktor. Itu tak boleh. Tengkok tak boleh lah. Mata pun tak boleh. Jadi buat macam mana? Au ma'a bi qalbi. Cukup dia hadir dalam hati dia gambaran tentang rukuk dan sujud. Fa in tuqila lisan bi dhammi ta. Kalau kata ay hubisa 'anil kalam falam yaqdir alaihi. Kalau dia tak mampu nak bercakap pula kerana lidah dia jadi kerah ataupun lidah dia terhalang daripada bercakap. Kerana bius ke? Kena bius, lidah jadi jam. Tak boleh nak bercakap. Cuma dia masih ada akal. Hubisa 'anil kalam falam yaqdir alaihi. Dan dia tak mampu untuk bercakap, tak mampu untuk nak mengeluarkan lisan tadi dengan ucapan, ujri ataupun ajra arkanan salati ala qalbi. Maka dia menjalankan atau melaksanakan rukun solat dengan hatinya sahaja. Baik, kenapa sampai macam tu? Tak mampu buat yang ni. Kalau tak mampu juga buat yang ni. Kalau tak mampu juga buat yang ni. Karena kaedah sebut al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Karena yang dia boleh buat maka tidak akan tergugur dengan sebab ada kesusahan. Kerana tu boleh buat tu dulu. Faham? Orang tua kita kalau dia buat lawak, kalau makan nasi tak habis. Kita buh nasi banyak pada dia. Lepas tu dia makan, dia kata, tak habis ni. Dia makan dah. Lepas tu ada sebahagian sikit tu. Hak bahagian tak habis tu. Betul? Pernah dengar orang tua buat lawak tu? Makan nasi pun dalam pinggan. Ni kita boleh buat lawak balik kat orang. Bagi point ni. Kalau dia tu faham lah. Makan nasi, lepas tu dia makan. Lepas tu ada bahagian yang dia tinggal. Dia kata, ni tak habis dia tu ni. Ni tak habis. Jadi kita kata apa kat dia? Kata kat dia, yang ni habis tak? Ni kita nak makan ni habis tak ni? Dia kata, ni habis. Makan tak habis dulu dia. Faham ni? Pakcik faham cik? Faham no? Pinggan. Sekali lagi ulang lawak. Sebab ada seorang dua yang keluar. Pinggan. Makan nasi. Faham Hafiz? Faham no? Makan nasi. Bagi dua dia makan hak dia nak habis dulu. Lepas tu dia kata, hak ni tak habis ni. Hak ni yang habis. Kita kata, ni habis no? Makan hak tak habis dulu. Sebab apa? Sebab ni habis juga lagi. Makan hak tak habis. Al-maisur la yaskhutu bil ma'sur. Baik. Wa nuqila an Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Dinukilkan daripada Sayyidina Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, man qafa minal ima' bi ra'sihi husula masyaqqatin syadidatin lahu. Tengok, Imam Abu Hanifah kata apa? Siapa yang bimbang kalau dia tundukkan kepala dia waktu sembahyang akan menghasilkan masyaqqah, iaitu kesusahan yang berat, jaza lahu tarkus salah. Tu dia. Imam Abu Hanifah kata harus baginya meninggalkan solat terus. Wa in kana aqilan. Walaupun dia berakal. Lianna mujarrad al-aqli la yakfi fil qita'. Kenapa? Karena sekadar ada akal tidak mencukupi untuk diletakkan tanggungjawab ataupun suruhan kepadanya. Wa alaihi amalun nasi salafan wa khalafa. Dan ini yang diamalkan oleh manusia yang terdahulu dan yang baru. Khalaf dan salaf. Ini Imam Abu Hanifah punya pandangan lah. Dinukilkan daripada pandangan beliau. Jadi maksudnya kalau kepala tak boleh je, dan dia bimbang kalau kata berlaku masyaqqah syadidah, iaitu masyaqqah syadidah tadi apa dia?
dengan makna tadi, tuzhibul khusyuk au kamalahu, menghilangkan khusyuk dan juga kesempurnaan khusyuk. Kalau ikut pandangan Imam Abu Hanifah, harus baginya meninggalkan solat terus. Faham? Ini pandangan Imam Abu Hanifah. No? Summa in kana khamsu salawatin fa aqal wajib alaihi qada'uha idza bari'a. Kalau kata solat tadi solat 5 waktu. Ha? Khamsu salawatin fa aqal wajib alaihi qada'uha idza bari'a wa in kanat akthar saqatat anhu wa la qada'a alaihi. Apa dia ni? Kalau kata sembahyang 5 waktu, sembahyang tadi 5 waktu, fa aqal. Kalau ikut pandangan Imam Abu Hanifah ni, kalau sembahyang dia 5 waktu dan ataupun qamsu salawat, 5 waktu solat, ataupun kurang daripada 5 waktu solat, wajib dia qada kalau dia dah lega. Dia lega pada sakit yang kalau kepala dia tunduk tu jadi masyaqqah. Kalau dia lega dan dia tinggal 5 waktu solat ataupun kurang pada 5 waktu solat, wajib dia qada 5 waktu solat tadi. Wa in kanat aktsara, kalau solat tadi banyak, lebih pada 5 maksudnya. Dah sebut 5 tadi kan, dan kurang. Lebih pada 5 aja, maksudnya 6 dan ke atas, saqatat anhu, maka tak wajib qada. Kalau ikut Imam Abu Hanifah, wala qada alaihi. Ini pandangan ni jadi apa? Jadi mudah. Pandangan ni kira mudah. Ni syok dia cari ni kan. Pak tak mau sembahyang cari ni. Sakit kepala sikit, dia kata, memang tak ditunduk saya. Tak khusyuk saya. Belum tu pun tak khusyuk pun. Masa tengkok duk elok pun, tunduk pun tak khusyuk pun. Dia duk teringat bila nak habis sembahyang ni. 20 rakaat ni. Semalam 10.30. Hari ni pukul berapa pula hari ni? Awal-awal tu 11.30. Habis. Hari pertama pukul apa? Zahid sebab dia lanjut hari pertama. Sebab dia semangat dengan Ramadan. Kan? Dia jadi syekh malam tu. Ini syekh tak mahir mu'aikli. Kalau di Mekah ada syekh mahir mu'aikli. Ini syekh tak mahir mu'aikli. InsyaAllah. Dia ada suara tapi orang panggil apa? Dia over sangat dalam ni. Kalau dia kawal sikit, insyaAllah boleh masuk mulai intip. Tu kalau kata yang tu saya kira balik menyanyi, aku tak tahu. Orang Johor ni bukan lagi kira. Baik. Melawak. Allah. Apa dia tu nak kata ni? Lupa lah. Kata kat Syarimi, lupa. Ni bab qada sembahyang. Ni qada sembahyang kena ambil berat. Qada sembahyang wajib. Qada sembahyang fardu wajib. Muktamad dalam mazhab Syafi'i, yang tidak selesai qada, sunatnya tidak sah. Itu pandangan muktamad dalam mazhab. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, yang tidak masih lagi selesaikan qadanya solat tersebut, maka sunatnya tidak sah. Bukan zakat tak boleh, tak sah. Tu dia. Tak sah terus. Jadi macam mana nak buat? Habis tu ustaz ni tarawih ni macam mana nak tinggal kot? Tarawih sunat. Qada tu wajib. Patut buat yang wajib lah. Sayang tarawih. Tak apa lah. Sembahyang dalam tu. Ikut tarawih sekali. Sembahyang niat qada. Niat tarawih sekali dalam tu. InsyaAllah dapat sekali. Bimbang. Niat qada. Qada subuh. 20 rakaat. 2 rakaat subuh yang tinggal berapa lama. Tinggal. Tu qada. Tamam. Baik. Faham? Yang tu cara. Cuma ada satu pandangan lagi. Dan nama pun mu'tamad tadi kan. Ada pandangan tu ghairu mu'tamad. Tapi hak ni dia suka ni. Dia kata, hak ni minat ni. Hak yang nombor 2 tu yang saya minat tu. Kata sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, boleh untuk dilaksanakan juga solat sunat selagi mana dia tidak tinggalkan qada. Jadi dia tetap juga qada. Contoh macam tarawih hari bulan Ramadan, ada pada bulan Ramadan saja. Dia nak buat juga tarawih. Tapi dalam masa yang sama, selang-seli juga dia dengan qada. Dia tak tinggal qada. Lepas sembahyang zuhur dia qada. Qada zuhur dia yang dulu. Lepas solat asar dia qada. Qada solat asar dia yang dulu. Lepas solat maghrib dia qada. Lepas solat isyak dia qada balik. Kemudian waktu tarawih selang-seli kan. Ada 2 rakaat dia sembahyang fardu subuh, kemudian 2 rakaat lagi dia sembahyang tarawih. Lepas tu dia mayang pula macam tu. Yang tu kata sebahagian ulama boleh. Dibenarkan. Sebahagian kata macam tu. Tapi muktamad tak sah. Tak sah tu bukan dia sah. Tak sah.
Bukan kata dia tak sah tu. Nak tengok kitab ke? Ni ada kitab ni, berlambak kitab ni. Dan kitab Tanwiru Al-Qulub ada. Mana Tanwirul Qulub? Ada situ. Tanwirul Qulub. Tu belakang, tu belakang tu. Tu belakang tu. Tu belakang ni, tu. Tu jilid bawah tu. Jilid 1. Meh, tengok. Jilid 1 Baik. $380. 380. Ini je, tengok. Ini kitab dikarang oleh Al-Imam Tanwirul Qulub fi Muamalati 'Allamil Ghuyub. Karangan Maulana Al-Arif Billah Al-Marhum Al-Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili Ibn Syekh Fathillah Zadah Syafi'i Madhaban An-Naqsyabandi Mashraban, wafat pada tahun 1332 Hijriah di Mesir. Ini Syekhul Masyayikh, guru kepada para guru kami. Tengok disebut di sini apa dia. Wa yajibu qada'ul fara'idi al-fa'itati mata zakaraha. Wajib qada solat fardu yang ditinggalkan kalau dia ingat. Wa in kanat jumu'ah fatuqda zuhran. Kalau dia solat Jumaat, Jumaat yang dia terlupa, dia tertinggal solat Jumaat, maka wajib qada dengan zuhur. Jadi Jumaat dia akan qada Jumaat, buat 2 rakaat aja, tak qada zuhur. Wa yustahabbul mubadaratu bi qada'il fa'itah bi uzrin. Dan disunatkan, kalau kata disunatkan bersegera qada solat yang fardu ditinggalkan tadi dengan sebab uzur. Kalau ditinggal sebab uzur, contoh uzur sebab apa? Kan naum. Contoh orang tu tertidur, sebelum masuk waktu dia tidur, kemudian dia bangkit habis waktu dah, maka dikira uzur. Hak ni boleh untuk takhir, tak ada masalah. Tidak wajib untuk mubadarah. Au nisyan, ataupun kerana lupa. Ta'jilan li bara'ati zimmah. Untuk apa? Untuk mempercepatkan menyelesaikan tanggungjawab. Wa yusannu tartibu qada'il fawaid. Dan disunatkan menyusun tertib qada' fawaid tadi. Qada' solat yang tertinggal tadi ikut turutan. Jadi kalau ikut hari tu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, susun macam tu kalau kita qada. Wa yuqda wa yaqdi as-subha thumma adh-dhuhra wa hakadha. Kemudian diqadakan subuh, kemudian diqadakan zuhur, dan seterusnya macam tu. Fa yuqaddimul fa'itah 'ala al-hadirati allati la yaqafu fawatuha wa in qafa fawatil jama'ati. Jadi katanya wajib mendahulukan al-fa'itah 'ala al-hadirah. Wajib qada dulu sebelum sembahyang yang hadir. Kalau waktu masih ada. Kalau tidak dibimbangi, waktu yang ada tu pula habis lagi. Maka wajib qada dulu yang telah kita tinggalkan. Walaupun kita bimbangi, jemaah akan habis sembahyang. Contohnya ada solat jemaah zuhur di masjid, kita mai wajib qada dulu walaupun jemaah tu akan habis lagi. Ni hukum ni. Boleh faham? Pimpin masjid tengok qada solat jemaah ni, kita nak sembahyang faitah ke nak sembahyang yang adaan waktu tu dengan jemaah. Ni dipanggil fiqh aulawiyat. Aula pada waktu tersebut adalah qada solat dulu baru sembahyang yang wajib tadi, mujibur rahman, kan? Wa amma in qafa fawatuha, in qafa fawatiha, minta maaf, kalau dia bimbang akan habisnya waktu solat yang ada pada waktu tu, walau bi khuruji juz'in minha 'anil waqti, kalaupun keluar sikit saja juzuk waktu dia, sikit saja keluar, maksudnya dia sempat juga boleh sembahyang 1 rakaat dalam waktu, maka apa dia, fa innahu yuqaddimul hadirah, maka dia dahulukan dulu yang solat yang ada pada waktu tu. Dihormati ikhraji ba'diha 'anil waqti, kerana haram mengeluarkan sebahagian daripada solat tadi daripada waktunya. Faham? Wa yajibu al-mubadaratu bil fa'itah. Wajib untuk seorang tadi bersegera menunaikan solat yang dia tinggalkan, iaitu qada. In fatathu bi ghairi uzrin. Kalau dia tinggalkan solat tadi tanpa uzur. Kalau bukan sebab tidur, bukan sebab lupa dan seumpamanya. Wa yajibu taqdimuha ala ma fatahu bi uzrin.
dan wajib dia dahulukan solat yang dia tinggalkan dengan tidak uzur daripada yang dia tinggalkan dengan uzur. Contohnya, subuh tertinggal sebab uzur tertidur. Zuhur sengaja tinggal. Wajib dahulukan zuhur daripada subuh. Kalau waktu ketika qada. Itu maksudnya. Wa in faqada at-tartib, walaupun tidak tertib waktu itu. Li'annahu sunnatun wal mubadaratu wajibatun. Kenapa? Karena solat yang ditinggalkan disebabkan kerana uzur itu sunat ditakdim, sunat di minta maaf. Karena tertib itu sunat. Tertib sunat, mubadarah wajib. Jadi mempersegerakan untuk tunaikan solat tadi wajib. Tamam. Baik. Wa yajibu alaihi aidan an yasrifa laha sa'ira zamanihi illa ma yattaru li sarfihi fi tahsili ma'ashihi wa ma'ashi man talzamuhu nafaqatuh. Tamam? Dan wajib baginya untuk aidan an yasrifa laha sa'ira zamanihi. Mesti dia kena gunakan sepanjang masa hari dia tadi dengan qada. Kalau dia tinggal. Ni ingat ni. Kecuali kalau menyebabkan kesusahan. Dia kerja dan seumpamanya. Yang tu, waktu solat sagilah baru dia sembahyang. Waktu sembahyang tu dia kena tambah juga dengan qada. Baik. Baru masuk. Wala yajuzu lahu. Tengok. Wala yajuzu lahu an yatanaffala hatta tafrugha zimmatuhu min jami'il fawaid. Tidak harus baginya menunaikan solat sunat. Itu dia. Wala yajuzu lahu an yatanaffala hatta tafrugha zimmatuhu min jami'il fawaiti allati fatat bila uzrin. Tamam? Jadi tidak harus bagi dia untuk menunaikan solat sunat sehingga selesai tanggungjawabnya dengan seluruh solat qadanya, yang solat yang dia tinggalkan, kalau dia tinggalkan tadi dengan tidak ada uzur. Wa illa asima. Tamam? Kalau dia tidak segerakan macam itu, maka berdosa hukum dia. Wa yusannu qada'un nawafilil muaqqatah. Dan disunatkan menunaikan solat sunat qada sunat, solat sunat yang berwaktu seperti rawatib lil faraidi wad duha wal aidain. Ya. Yang tu. Itu tak boleh. Tak boleh. Saya sebut itulah, tapi ada pandangan lain yang saya sebut tadi lah. Yang tu bagi orang panggil apa? Keringanan sikit lah. Ada seorang makcik ni, saya pergi ke rumah dia. Saya pun bagi tahu dekat dia, kata qada wajib ditunaikan, muktamad dalam mazhab. Solat sunat tak sah kalau kata dilaksanakan dalam keadaan solat qadanya masih tidak selesai. Dia pun kata, tapi saya ustaz, zaman muda-muda dulu banyak tinggal. Lepas tu bila dah main tua-tua ni, dia kata malam-malam bangkit tahajud, sayang juga nak tinggal tahajud ustaz. Dia kata, takkan tak boleh tahajud kot? Saya kata tahajud tu sunat makcik. Bangun tahajud, tak apa. Tapi solat qada. Dia kata takkan tak boleh tahajud kot? Ni nampak no? Dia nampak tahajud lagi besar daripada qada. Dia nampak lekeh qada ni. Qada tu wajib. Saya pun kata dia tak boleh wajib. Qada wajib kata. Solat sunat tu sunat. Tahajud tu sunat. Kenapa nak dahulukan yang sunat daripada yang wajib? Selesai dulu yang wajib. Bangkit tahajud juga. Tak masalah apa. Dapat pahala, insya-Allah. Lepas tu dia kata, takkan tentu kot. Teriak. Teriak je pun perempuan gitu. Perempuan tak boleh nak kata apa, teriak. Teriak. Dia tak teriak, itu budak-budak. Kan? Teriak keluar air mata. Teriak. Allah, saya sedih tu tengok. Saya pun tahu ada pandangan kedua. Ada pandangan satu lagi. Tapi lah kali saya pun, bila dah orang pakat balik dah, dia teriak lagi. Mai jumpa saya. Kan tak boleh tak? Teriak. Saya kata macam ni lah. Boleh lah. Saya pandang-pandang tu, bukan itu. Dia ingat kita mujtahid pula. Saya rasa boleh tak bukan itu. Ada pandangan kedua saya kata. Ada pandangan ulama sebut yang kedua, boleh tapi dengan syarat jangan tinggal yang qada. Itu syarat dia. Macam kena buat juga qada tu. Dan lebih banyak daripada yang sunat tadi. Jangan tertipu dengan belitan iblis. Iblis dia pandai. Dia main kat kita, dia kata sunat ni bukan selalu. Qada boleh lain, waktu lain pun boleh. Tengok. Dia tak ni, neraca dia. Jadi penimbang tak kena. Lepas tu kena mengaji. Tamam? Jangan bimbang. Jangan rasa sedih kalau kata Allah tak boleh main tarawih dan lagi sedih kalau tak main yang fardu tu. Hak tu patut lagi sedih. Faham? Yang tu. Pegang yang tu. Lepas tu, kalau kata dah tadi ada pandangan kedua, tak apalah. Saya semayang sekali dalam tu. Tapi niat fardu.
Fardu tu yang kena niat, duduk niat saja aku sembahyang tarawih disertakan sekali dengan solat qada. Elok. Tak sah lah. Dahulukan yang sunat, hantar masuk yang wajib kot dalam. Tak jadi Nah, tu tak boleh. Sebab tu segala benda ni kena mengaji, kena bagi arti. Kalau tidak kita akan jadi tak tahu. Tu semalam adik saya cerita, ada pondok, duduk di pondok. Tapi orang tua-tua kan, orang perempuan duduk kat tempat duduk sembahyang dia. Lepas dah takut orang ambil tempat dia. Kentut jelas-jelas tengah sembahyang. Tengah sembahyang kentut keluar. Ni yang geng lain pakat dengar lah. Habis sembahyang pakat tegak dia kata, "Makcik kentut tadi tu. Makcik kentut tadi." Tak ada dia kata, tak kentut. Dia kata tak kentut. Sembahyang macam biasa balik. Orang dah habaq dah kata kentut. Dan dia pun memang sedap diri kata dia kentut tu, bukan nyanyuk pun. Tapi kenapa tak mau keluar daripada tempat tu? Kerana takut orang ambil tempat dia sembahyang tu. Takut orang ambil kat tempat dia duduk tu. Kalau kita pun mengaji, tamam. Bolehlah kita habaq kata takut orang sembahyang dah. Keluarlah. Pergi ambil wuduk tu yang wajibnya. Dah kena sembahyang. Tu bukan sembahyang, tu main-main. Dekat takbir main-main apa semua kali. Itu kira talau. Dikira bermain-main dengan agama. Jaga-jaga. Tu kita kena mengaji. Tu tak duduk dalam pondok. Tok guru duduk ada. Lepas tu berkelahi. Kau dah ambil tanya Tok Guru, lawan berkelahi sama-sama. Saya rasa pandangan ni macam ni. Semua pakai jadi mujtahid semua. Kalau kata ada masalah apa, kena tanya tu. Dia kata macam ada pondok yang sampai tahap jadi macam tu. Kenapa? Kerana orang panggil apa, rasa dia cakap tu betul, dia buat tu betul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada masalah lagi yang penting juga ni. Dia kata, saya baca sikit dah bagi Pak Habib buang sikit. Wa nuqila anhu aidan, dinukilkan juga daripada Imam Abu Hanifah juga. Annal marida idza ajaza an fi'li syara'itis salah bi nafsihi wa qadara 'alayha bi ghairihi la tajibu 'alayhi. Ni Imam Abu Hanifah punya pandangan, orang sakit kalau dia tidak mampu untuk melakukan perbuatan ataupun syarat-syarat dalam solat, syarat-syarat sah solat contohnya. Dengan contoh wuduk dan seumpamanya, dia tak mampu ambil sendiri. Tapi dia boleh upah orang ataupun orang lain boleh tolong ambilkan wuduk kepada dia, la tajibu alaih. Maka tidak wajib kepada dia dengan menyuruh perkara tersebut, perbuatan tadi, di annal qudrata bil ghair la tu'addu qudratan 'indahu. Karena kemampuan dengan sebab orang lain tidak dikira qudrah di sisi Imam Abu Hanifah. Maka dia dikira tidak mampu untuk solat. Maka tak wajib solat waktu itu. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Wa alaihi, dalam pandangan ini sebut apa? Lau tayammama al-ajizu 'anil wudu'i bi nafsihi. Kalau seorang yang bertayammum, orang yang tak mampu untuk berwuduk, tapi dia bertayammum dengan sendiri dia. Au shalla bin najasati, ataupun sembahyang dengan ada najis. Au ila ghairil qiblati, ataupun dia sembahyang dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Ma'a wujudi man yuwaddi'uhu, sedangkan boleh ada orang yang boleh wudukkan dia, tapi dia tayammum. Dia tak boleh wuduk. Maka dia tayammum saja sebab mungkin dekat dengan dia. Contoh dia lumpuh. Tangan yang satu yang boleh bergerak. Ada tanah tayammum contohnya. Dan dia boleh tayammum pada waktu itu dengan sebelah tangan. Nak jalan tak boleh pergi ke tempat wuduk. Padahal ada orang untuk wudukkan dia. Anak dia boleh tolong tolak dia ataupun main ambil spray dekat muka dia, tolong wudukkan dia. Tapi dia tak mau, dia tayammum sendiri. Ataupun dia semayang dengan najis yang ada pada tubuh dia, sedangkan ada orang boleh tolong bersihkan najis itu dulu. Ataupun semayang dengan keadaan tidak menghadap kiblat, sedangkan ada orang boleh tolong alihkan badan dia ke kiblat. Maka kata Imam Abu Hanifah, sahhat salatuh, sah salatnya. Kenapa? Kerana dia mampu dengan bahagian tu. Kalau orang lain tolong mampukan dia, itu tak dikira kemampuan. Boleh faham ni? Ni fik Imam Abu Hanifah, masya-Allah. Kalau kata ni kalau orang yang sakit, contohnya kalau sakit waktu ni, kalau kata contoh tak ada orang dalam rumah dia waktu tu, tak ada orang, dia ada seorang-seorang dia, orang tua duduk dalam rumah seorang-seorang, anak-anak tak balik kerja, sebelah tangan dia boleh bergerak, dia boleh tayammum. Tayammum kalau kata dalam mazhab kita Syafi'i, dengan tanah lah yang berdebu. Kalau dalam mazhab Maliki, batu pun boleh. Tu batu licin, batu akuarium tu, batu tu pun boleh sapu atas batu. Sebab tu kadang di masjid di Morocco, kata sebahagian guru-guru saya, ataupun di Algeria, ada di tiang-tiang masjid tu ada batu-batu diletak.
tu orang tutup. Kalau kita pergi dengan Syiah apa masjid ni? Kan Syiah tu batu tayamum. Hak batu Syiah lain. Dia ada batu Syiah, dia ada lain sikit tu batu Karbala tu. Tanah Karbala yang dimampatkan. Kemudian dibawa depa dalam poket depa tu lah. Itu tanah suci depa kata lah. Apa? Kata kalau macam tu, kata kalau ikut pandangan Imam Hanifah ni, kalau dia guna tadi, kalaupun dia orang panggil apa? Lakukan sedemikian, maknanya sah solat dia dan tidak perlu qada. Kalau macam tu. Wa inda sahibaihi, tapi di sisi Imam Muhammad bin Hasan Syaibani dan juga al-Imam Qadi Abi Yusuf yang digelar sahibaih. Nah, inda sahibaih maksudnya siapa dia? Imam Abi Yusuf dengan Qadi Abi Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Syaibani, anak murid Imam Abu Hanifah, kata la tasih. Solat macam ni tak sah. Jadi dia bercanggah dengan tok guru dia. Dua orang anak murid Imam Abu Hanifah bercanggah dengan Imam Abu Hanifah pada pandangan lah, sebab semua mereka mujtahid. Kata ni tidak sah. Lianna alata ghairihi sarat ka alati. Kerana alat orang lain jadi alat macam diri dia juga. So, kalau orang tu boleh gunakan untuk dia dan bantu dia, maka dikira itu juga boleh dikira kemampuan kepada dia. Maka tidak sah kalau kata dia gunakan dengan perkara lain. Wala yakhfa, tengok sini. Kata Imam Jurdani, ni imam besar dalam mazhab Syafi'i ni. Kata Imam Jurdani, kata wala yakhfa ma fi kalami Abi Hanifah min at-tashhil 'ala al-marid. Tidak syak lagi bahawa kalam Imam Abu Hanifah adalah kemudahan kepada orang yang sakit. Fala ba'sa bi taqlidihi, dan tidak ada masalah kalau kita taklid pandangan tadi inda ishtidadil marad, ketika sakit yang melampau, wa khasyati tarki salah, dan kita bimbang takut tinggalkan solat. Wal a'yadzu billahi ta'ala. Jadi ini pandangan yang mudah untuk orang yang terlalu sakit. Kalau kata dia takut tinggal solat, ataupun dia takut nanti nak kena qada banyak, maka dia laksanakan seperti pandangan Imam Abu Hanifah tadi, maka dia tidak perlu qada seperti mana yang dibacakan dan dibahaskan tadi. Kalau nak dengar balik, boleh buka balik rakaman dalam page ni, tengok balik, nak ulang balik tak larat dah. Pukul 11.30 dah. Orang tua-tua kita pun dah tak larat dah. Kita syok lah. Ngaji ni, orang tua-tua kata, kami penin dah. Ni lagi sakit, kata mereka. Lebih sakit adalah berada dalam majlis. Kami pun faham sikit-sikit gitu, tu lebih menyakitkan, kata dia. Moga-moga dapat faham semua insya-Allah. Dan kita dapat beradab dan berakhlak dengan akhlaknya para salihin. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Esok insya-Allah pagi kita akan sambung hadis yang baki hadisnya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Kita akan baca pada esok pagi, ada kisah menarik tentang perkara tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa makan